Assalamualaikum. Pada 7 Januari lepas, Wahid Invest telah melancarkan satu dana baru yang bernama Wahid Dow Jones Islamic World ETF didagangkan di Nasdaq Amerika Syarikat. Okey, sebagai seorang pelabur yang amatur ni, jom kita tengoklah dana ni pasal apa. Jemput tengok sampai habis. Okey, sebelum ni Wahid Invest dia ada satu dana, nama ni Wahid FTSE USA Syariah ETF lah, tak silap nama dia. Tapi dana tu dia lebih kepada pasaran Amerika Syarikat, syarikat-syarikat USA macam Pfizer, macam Apple kan. Dilancarkan pada tahun 2019 dan setakat ni dia punya performance ni agak baik. Dan dana baru ni pula, nama penuh dia ialah Wahid Dow Jones Islamic World ETF. Kalau baca dalam dia punya prospectus, dana ni dia lebih kepada long term ataupun jangka masa yang panjang lah. Maksud jangka masa yang panjang ialah lebih daripada 3 tahun ataupun lebih 5 tahun lah. Dana ni pula dia didagangkan di Nasdaq. Nasdaq ni dia macam New York Stock Exchange ataupun dia macam Bursa Malaysia. Dia macam satu pasar yang mana kesemua saham boleh didagangkan di situ lah. Yang mana saham-saham didagangkan di situ. Cuma ni Nasdaq ni dia macam nombor 2 lah. Nombor 1 New York Stock Exchange dekat dunia Cumanya kelainan dana yang baru ni dengan dana yang 2019 tu ialah dia pertama, dia tak nak melibatkan syarikat USA, syarikat yang terlibat dengan negara Amerika Syarikat lah. Dan kedua, dia fokus kepada selain Islamik, dia fokus kepada ESG, environment, social dengan governance. Maksudnya dia ada screening dia tersendiri. Environment maksudnya syarikat yang dia pilih tu tidak memberi impak yang teruk kepada persekitaran, alam sekitar. Manakala pula macam sosial tu dari segi urus niaga syarikat tersebut dengan pekerja, dengan pelanggan, dan selain tu governance ni pula macam struktur dalaman sebuah syarikat tu. Dia ni ada skandal tak, audit dia okey ke tak, dia punya bayaran dia okey ke tak, macam tu lah. Dia punya persamaan dia dengan dana yang sebelum ni Wahid FTSE USA Syariah ialah dari segi patuh syariah lah. Yang mana dia ada dua segi cara dia menapis, iaitu dari segi sektor dan kedua dari segi accounting. Sektor ni macam contohnya sektor perjudian, sektor alkohol. Walaupun dari segi accounting syarikat alkohol ni jenis pinjaman patuh syariah sekalipun, tapi dia memang jual arak, dan takkan nak cakap dia halal pula. Ataupun contohnya syarikat jual ayam, memang dah patuh syariah, tiba-tiba pula dia terlibat dengan hutang yang tak patuh syariah. Dia punya kewangan dia tu ada tak patuh syariah lah menurut penasihat patuh syariah kepada Wahid Invest ni. So tak lepas lah. Okey, satu pihak yang menasihat dari segi kepatuhan syariah ni, dalam dia punya prospektus dia ada tulis iaitu RIP. Mula tak tahu RIP itu apa benda kan. Bila saya google, rupanya nama penuh pada satu syarikat penasihat syariah iaitu Ratings Intelligence Partners. Syarikat Ratings Intelligence Partners ni dia berasas daripada Kuwait ataupun dekat London lah. Dia macam tu base dia. Kalau kita google lah, boleh baca lah dalam dia punya laman web. Syarikat ni dia menyediakan servis penasihat syariah kepada syarikat-syarikat pelaburan macam Amanah Advisor lah dekat Malaysia tu. Itu dari segi patuh syariah yang mana telah disahkan, dibolehkan oleh syarikat Ratings Intelligence Partners. Okay, dalam hal ESG pula, siapa yang sahkan dana ni betul-betul melabur kat dalam syarikat yang patuh kepada ESG? So syarikat yang dah sahkan ialah nama syarikat tu S&P Global. Ialah satu syarikat antarabangsa yang mana dia menyediakan data ataupun dia sebuah syarikat yang ada penilaian, yang pakar dalam menilai sesuatu perkara. Contohnya dalam hal ni iaitu ESG. So dia boleh menilai sebuah syarikat ni dia patuh kepada ESG ataupun tidak. Dan servis dia ni dia jual kepada syarikat-syarikat pelaburan. Dia jual servis dia kepada Wahid Invest, yang mana Wahid Invest boleh cakap kat customer Wahid Invest yang kita memang betul-betul labur dekat syarikat ESG. So syarikat S&P Global ni dia boleh sahkan. Kiranya S&P Global ni ialah satu syarikat yang buat kajian, yang ada analisis, dia ada data-data, dan data-data ini diperlukan oleh syarikat-syarikat luar, contohnya syarikat pelaburan, untuk dijadikan benchmark yang patut diikut. Tambahan pula, dana Umar ni ataupun Wahid Dow Jones Islamic World ETF ni dia mengikut indeks ataupun dia ada macam benchmark yang dia nak ikut. Nama benchmark tu ialah Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Indeks ni ialah satu macam carta ataupun performance yang telah disediakan
kan yang telah dikaji oleh S&P Global tadi tu, syarikat yang buat kajian, buat analisis tu, dia buat satu indeks akan untuk diikuti oleh dana ni lah, dana baru Wahid Invest ni. So bila kita baca dalam prospektus dana baru ni, dia akan katalah yang dia nak ikut indeks 100 Titans tadi tu. Dalam bahasa mudahnya ialah macam kita ni ada satu dana, lepas tu kita nak ikut A. So A ni kita tengok A ni dia punya performance ni baik je kan. So kita nak follow lah A tu. Contohnya macam tu lah. So siapa yang buat indeks ni? Indeks ni dibuat oleh S&P Global, sebuah syarikat analisis, sebuah syarikat kajian yang menyediakan data-data ni. So Wahid Invest akan cuba imitate ataupun cuba untuk follow betul-betul performance Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Dan kalau korang semua Google indeks ni punya performance, dia punya performance agak memberangsangkan dalam jangka masa yang panjang. Sebab itulah dana baru ni dia punya objektif ialah untuk mendapatkan hasil dalam jangka masa panjang, bukan dalam jangka masa pendek. So tak sesuai lah untuk orang yang baru melabur, dia nak dapatkan hasil dalam masa yang pendek, iaitu bawah 3 tahun. Okey, tadi kan kita cakap yang dana baru ni iaitu Wahid Dow Jones Islamic World ETF ni, dia tak masukkan syarikat yang berkaitan dengan USA kan. So kalau kita tengok dia punya fact sheet, dia ada sertakan lah beberapa negara, bukan syarikat, yang dia masuk. Contohnya macam Australia, dia masuk 4.7%. Paling banyak kalau kat sini dia cakap Jepun lah 14%. Selain tu juga dalam dia punya fact sheet, dia ada bagi tahu beberapa sektor yang dia laburkan dan juga beberapa syarikat yang dia laburkan. Contoh sektornya ialah paling besar dekat sini Information Technology IT, iaitu 27%. Dan beberapa syarikat-syarikat yang Wahid Dow Jones Islamic World ETF ni masuk, yang paling besar setakat ni ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung, Tencent ni macam WeChat. Selain tu yang saya kenal Shopify, yang lain kita tak berapa kenal kan. Tapi Nestle pun ada, tapi bukan Nestle USA lah, dia negara lain. Nak tengok performance dana baru ni kita tak boleh tahu lah, sebab dia baru lagi, dalam seminggu baru dilancarkan. Kita pun tak nampak. Pada pendapat saya, dalam jangka masa beberapa tahun ni, dana ni akan cuba untuk balik modal lah. Mungkin kita dalam kerugian. Kalau kita Google dia punya carta pun, dia menjunam, dia tengah rugi ni berbanding harga yang dia buka pada awal tu. Kalau tanya pada saya nak melabur ataupun tidak, saya katakan iyalah saya nak melabur, sebab objektif saya kenalah dengan apa yang dana ni nak sediakan, iaitu patuh syariah dalam peringkat global. Lepas tu ada penilaian ESG dan jangka masa panjang. So saya tak kisahlah. Selain tu dia pun nak ikut benchmark pada Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index tu pun saya sukalah, sebab performance index tersebut memang naik dalam jangka masa yang lama. So kita anggap pelaburan kita ni untuk pencen lah. Tapi buat masa ni Wahid Invest belum lagi sediakan kepada pengguna dekat Malaysia. Kalau kita buka dalam apps kita pun tak ada lagi dia punya masukkan pelaburan ni. Tak tahu bila saya ada message WhatsApp Wahid Invest, tapi dia tak balas-balas. Dia kata 3 hari pun tak tahulah kenapa. So kita tunggulah jawapan dia. Dalam grup Facebook pun masing-masing hanya cakap-cakap je lah, tapi belum ada siapa lagi yang dapat masuk. Mungkin sebab kat Malaysia dia belum lagi benarkan lah. Okey lah, itu sahaja saya punya komen yang amatur. Jemputlah untuk gunakan kod rujukan saya. Jika ada yang berminat baru nak daftar Wahid Invest, boleh gunakan kod rujukan. Nanti kamu akan dapat duit jugalah, RM10 tak silap. Tapi kalau waktu promosi, Wahid Invest akan bagi lebih. Dalam masa sekarang ni rasanya tak ada lagi, so akan dapat RM10 percuma. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Boleh komen, like, share apa semua. Nanti kita akan bertemu lagi.